Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung lagi subjek jenayat. Masih lagi bawah tajuk hukuman Islam, hukuman jenayat. Hukuman jenayat yang ketiga kita sambung untuk yang undang-undang jenayah yang ketiga, iaitu ta'zir. Sebelum ni kita belajar tentang hukum hudud, hukum qisas, dan yang hari ini ialah ta'zir. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ta'zir. Alif. Ta'zir ialah hukuman-hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak dan tidak termasuk dalam hudud dan qisas, serta ia ditentukan oleh hakim. Siapa yang lantik? Yang dilantik oleh pemerintah. Pemerintah yang memilih hakim mana-mana, tak kira lah dia tu luar negara ke, dalam negara Malaysia ke, itu semua ditentukan oleh pemerintah. Macam kes sekarang, nanti awak boleh nampak, bayangkan yang mana satu kes-kes yang berkaitan dengan ta'zir. Okey, kita tajuk masuk dalam situasi ni, macam cikgu kata, dalam mahkamah ke, kita bayangkan awak-awak semua ni jadi hakim-hakim, polis ke, korporal ke, kan, kita anggapkan begitulah. Okey. Tujuan ta'zir ini ditentukan oleh hakim yang dilantik oleh pemerintah. Sebab apa? Adalah untuk membendung pencabulan terhadap hak Allah, perlanggaran hak masyarakat awam, dan juga hak individu. Ada 3 tempat yang kena tujuan ta'zir ni kena lakukan. Siapa yang perintahkan? Pemerintah melantik hakim tertentu supaya dapat membendung pencabulan terhadap hak Allah, dan juga perlanggaran hak masyarakat awam, dan juga hak individu tertentu. Itu dijatuhkan hukum ta'zir. Apakah kesalahan-kesalahan yang berkait rapat dengan hukum ta'zir? Okey, lihat pada huruf ta. Contoh-contoh kesalahan jenayat yang dikenakan hukum ta'zir seperti rasuah. Kan saya dah kata rasuah, pecah amanah, benda-benda besar ni yang berlaku kat dalam negara, merosakkan harta awam ni lagi dahsyat, mencela orang lain, dia menuduh ke, kan, tu bahayanya lidah kalau salah cakap. Menuduh orang tu banyak syarat dia, kena ada bukti betul ke tidak, kan. Menghidupkan pun salah satu hukum ta'zir. Dan berdua-duaan dengan bukan mahram. Bukan mahram, maksudnya yang belum sah kahwin pun. Dah sibuk-sibuk nak berdua-duaan kat pokok pisang ke, pokok buluh ke, pokok inai ke. Bila dah cukup bukti, maka jatuh hukum ta'zir. Balik semula, hukum ta'zir ialah hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak. Dia tak termasuk pada hukum hudud, tak termasuk pada hukum qisas, serta ia ditentukan oleh hakim yang dilantik daripada pemerintah. Suka hati pemerintah nak bagi hakim kat mana yang paling tera untuk settlekan masalah besar macam ni, masalah negara. Apa tujuan ta'zir? Untuk membendung, satu, membendung pencabulan terhadap Allah. Yang kedua, perlanggaran hak masyarakat awam. Yang ketiga, hak individu. 3 tempat ni tujuan ta'zir dijatuhkan. Apa kesalahan yang berkaitan dengan hukum ta'zir? Seperti rasuah, pecah amanah, merosakkan harta benda awam, mencela orang ramai, mencela orang, kan. Macam dia tu hebat sangat, dia nak jadi penguasa hebat,
Tapi tersalah cakap ke, tersalah bawa ajaran ke, ajaran sesat ke, boleh dijatuhkan hukum takzir. Kesalahan lain lagi menghidugam. Dan yang terakhir, berdua-duaan dengan bukan muhram. Maka cukuplah lengkap undang-undang jenayat Islam yang 3 kan. Tengok bawah tu. Hukum hudud. Awak dah tahu macam mana hukum hudud dijatuhkan pada orang yang macam mana. Hukum qisas, jatuh orang yang macam mana kesalahan dia. Dan juga hukum takzir, jatuhkan kepada siapa. Tak macam hakim ke kita nak settlekan. Bukan senang berat. Tapi Islam itu memudahkan, bukan menyusahkan. Sebab tu jangan sembarang-sembarang melanggar hukum. Ni salah satu hukumnya lah. Kalau awak tengok, bandingkan dengan orang yang tak ada agama, apa dia peduli? Betul tak? Siapa yang berkuasa, dia jadi pemerintah. Dia tak ada tetapkan syarat. Kan? Selain tu daripada apa? Hukum bunuh. Seperti negara lain. Dia kalau matikan orang, dia dah langgar, contohlah. Dah langgar orang tu, dia kalau boleh, dia patah balik. Langgar sampai mati. Awak rasa tak kejam? Kalau tak matikan orang yang dia langgar, dia yang akan kena bunuh. Adil ke macam tu? Kalau dia tak langgar sampai matilah, baru dah dijatuhkan hukuman bunuh. Tengok, dia suruh bunuhkan juga. Bila dah bunuh orang tu, jadi dia terlepas. Jadi kita kena bersyukurlah, sebab kita dah dilahirkan sejak azali sebagai orang Islam. Ikut aja yang apa yang Allah suruh. Dan segala larangan tu tak payahlah nak peningkan kepala kita, apatah lagi mak ayah kita kan. Awak kena beruntung, sebab awak kena bersyukur sebab awak dapat sekolah agama. Tengok, dah masuk darjah 5. Saya ucap tahniah lah. Kita macam-macam ilmu, kita yang tak tahu boleh tahu. Betul tak? Salah satu ni lah hukum jenayah. Jenayah ni dah masuk bab hukum mahkamah kan. Barulah awak tahu, selama ni kat mahkamah dia cakap jatuhkan hukuman takzir, hukuman qisas, hukuman hudud. Barulah kita tahu. Nak tahu lebih lanjut, kita tengok contoh yang kat dalam TV, kesalahan-kesalahan kan dalam berita. Yang rajin tengok berita kan, biasa dekat berita akan keluarkan cerita-cerita tentang kes-kes masalah kan. Dia pergi kat mahkamah, jatuhkan hukum hudud, jatuhkan hukum qisas. Dia tak cakap lah hukum qisas. Okey, sampai di sini saja. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.